Keempat, proses ulang kira kertas undi. Jawatan kuasa mensyorkan jika terdapat perbezaan antara bilangan undian oleh pemilih yang terbanyak dengan bilangan undian kedua terbanyak adalah 2% atau kurang di pusat penjumlahan rasmi undi, ulang kira hendaklah dibuat jika ada permohonan. Kalian yang berhormat tidak sedar bahawa, ataupun yang semua pun sedar, hanya kiraan semula itu diadakan di peringkat saluran ataupun tempat PPU dan bukan di tempat penjumlahan. So kita cadangkan kalau perbezaan antara yang tertinggi dan nombor 2 itu 2% ke bawah, maka boleh buka balik tong-tong semua, walaupun akan mengambil masalah bagi kawasan tersebut. Okay. Kelima, di bawah kepala ini ialah penandahan kertas undi yang seragam. Jawatan kuasa mengambil maklum tiada penandaan secara khusus bagi seseorang pengundi untuk menandah dalam kertas undi, dan jawatan kuasa dengan ini mensyorkan supaya SPR hanya menerima penandaan tanda X di sebelah kanan kertas undi bersetentangan dengan nama calon yang diundinya sebagai undi yang sah. Ya, ini cadangan jawatan kuasa. Saat ini memang ada kertas ada ini panduan yang diberi dan titik dan apa juga itu boleh digunakan pakai. Selepas merdeka 56 tahun kita berpendapat bahawa semua pun boleh pakai X dan satu saja yang digunakan. Ini pandangan jawatan kuasa. Perkara 9, penambahbaikan proses pencalonan. Jawatan kuasa mensyorkan supaya proses bantahan pada hari penamaan calon dimansuhkan. Jawatan kuasa juga mensyorkan supaya tempoh penarikan balik pencalonan dibatalkan. Ini artinya setelah registering officer dah umum, maka tak boleh tarik balik, sudah dia tarik, tapi dia akan terus kekal di dalam kertas pengundian nanti. Dan perkara 10, pengukuhan SPR. Jawatan kuasa mengambil maklum akan keperluan dan kepentingan bagi mengukuhkan SPR yang berkait rapat dengan perkara 1114/2 Pelaburan Persekutuan yang jelas tentang bagi mustahaknya sesuatu Suruhanjaya pilihan raya yang mendapat kepercayaan umum. Bagi tujuan tersebut, jawatan kuasa mensyorkan seperti berikut. Bagi menjelaskan keadaan SPR kepada pihak awam bahawa SPR adalah bebas dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak, maka peruntukan mengenai kebebasan SPR hendaklah diperjelaskan dalam undang-undang. Kedua, bagi menjamin SPR menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dengan lebih berkesan, maka kuasa yang sewajarnya hendaklah diberi kepada SPR bagi memastikan penguatkuasaan peruntukan berkaitan undang-undang pilihan raya dan kebergantungan kepada pihak yang lain dapat dikurangkan. Maka keperluan sumber manusia SPR hendaklah ditambah dan dinaik taraf perjawatan sedia ada serta peruntukan keuangan yang mencukupi sesuai dengan peranan, tanggungjawab, bebanan dan cabaran semasa, dan khususnya untuk tujuan melaksanakan cadangan siur-siur jawatan kuasa ini. Tuan Yang Pertua, jawatan kuasa mensyorkan agar semua siur yang terkandung dalam usul ini dilaksanakan dalam pilihan raya umum yang ke-13. Namun begitu rumusan ini hendaklah dibaca bersama dengan bahagian 10.2 yang saya sentuhkan tadi, yaitu keperluan tenaga, keperluan lain, keuangan dan seterusnya untuk melaksanakannya, dan juga agensi-agensi berkaitan supaya dia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan. Tuan Yang Pertua, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli jawatan kuasa yang bekerja sama, kerja keras serta memberi input yang bermanfaat dan bersikap moderation dengan izin yang telah diamalkan sepanjang jawatan kuasa ini menjalankan tugasnya setakat ini. Khasnya dalam usaha menemui dan merumuskan peranan, tanggungjawab, bebanan dan cabaran semasa, dan khususnya untuk tujuan melaksanakan cadangan siur-siur jawatan kuasa ini. Tuan Yang Pertua, jawatan kuasa mensyorkan agar semua siur yang terkandung dalam usul ini dilaksanakan dalam pilihan raya umum yang ke-13. Namun
Begitu rumusan ini hendaklah dibaca bersama dengan bahagian 10.2 yang saya sentuhkan tadi, yaitu keperluan tenaga, keperluan lain, keuangan dan seterusnya untuk melaksanakannya, dan juga agensi-agensi berkaitan supaya dia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan. Tuan dan Pertua, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli jawatan kuasa yang bekerja sama, kerja keras serta memberi input yang bermanfaat dan bersikap moderation dengan izin yang telah diamalkan sepanjang jawatan kuasa ini menjalankan tugasnya setakat ini. Khasnya dalam usaha menemui dan merumuskan siur-siur dan kemukakan sokongan dan kepercayaan serta sumbangan yang diberikan oleh ahli yang berhormat di Dewan yang mulia ini juga adalah amat dihargai. Saya juga merakamkan penghargaan kepada semua pihak, sama ada individu ataupun persatuan-persatuan yang berdaftar serta agensi-agensi kerajaan, parti-parti politik dan pertubuhan yang lain yang telah memberi kerjasama dengan dan tampil di hadapan jawatan kuasa untuk menyampaikan keterangan serta mengemukakan permohonan memorandum dan cadangan yang bermutu mengenai dengan penambahbaikan proses pilihan raya negara. Saya turut juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Rustiah, khasnya Setiausaha Dewan Rakyat dan pegawai-pegawai sokongan di atas sifat dedikasi mereka dalam menghasilkan laporan ini dalam masa yang singkat. Seperti mana saya sentuhkan tadi, kita baru berfungsi 2 bulan dan 5 mesyuarat, 2 pendengaran awam, maka tekanan kerja di pihak sekretariat itu adalah memang begitu tinggi sekali. Saya rasa tidak juga salah bagi pada tempatnya untuk memperakui kepercayaan dan keterbukaan yang amat berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri kepada usaha menambah baik sistem dan proses pilihan raya negara. Dan komitmen ini membuktikan bahawa transformasi proses pilihan raya adalah sebagian daripada transformasi nasional yang sedang diperjuangkan oleh kerajaan. Tuan Pertua, saya mohon mencadang.